Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada BH Online bertajuk Dokumen Didakwa Keputusan Kes Rosmah Tular. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah lapor polis. Berita penuh. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia membuat laporan polis berhubung satu laporan sebuah portal berita berkaitan dokumen yang didakwa keputusan perbicaraan rasuah Datin Sri Rosmah Mansor. Ia merujuk laporan bertajuk Rosmah Mansor will be pronounced guilty on 1st September 2022 dan download or view the 71-page judgment and guilty verdict on Rosmah Mansor here yang disiarkan pada 26 Ogos yang lalu. Laporan itu mendakwa dokumen berkenaan adalah kertas keputusan penghakiman kes rasuah Rosmah Mansor yang membabitkan projek solar hybrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai RM1.25 bilion ringgit Malaysia yang telah tular di media sosial baru-baru ini. Keputusan berhubung kes terbabit dijadual dibacakan di Mahkamah Tinggi di sini pada 1 September ini. Dalam satu kenyataan pada hari ini, pejabat berkenaan menegaskan perbuatan itu sebagai tindakan sengaja untuk menjejaskan integriti pengoperasian mahkamah dan pentadbiran keadilan. Katanya, sehubungan itu, satu laporan polis dibuat berkenaan laporan-laporan daripada portal itu menurut kenyataan berkenaan. Menurut pejabat berkenaan lagi, Badan Kehakiman tidak akan diganggu-gugat oleh perbuatan-perbuatan yang menyalahi undang-undang dan tidak bertanggungjawab bagi menjejaskan integriti sistem kehakiman negara. Sebelum ini, Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim dilaporkan meminta pihak berkaitan untuk membuat laporan mengenai dokumen terbabit bagi membolehkan polis memulakan siasatan lanjut mengenai perkara terbabit. Ini kes kedua selepas dokumen yang didakwa penghakiman kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak membabitkan dana SRC International Sdn Bhd turut tular sebelum keputusan rasmi dibacakan di Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos yang lalu. Susulan itu, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan menjelaskan dokumen didakwa kertas keputusan kehakiman berkaitan kes rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak adalah draft yang belum dimuktamadkan. Sebaliknya berupa draft kerja penghakiman diubah suai. Pada Selasa yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit Malaysia yang telah dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana 42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu dokumen laporan yang telah diterima daripada Malaysia kini bertarikh kemarin 28 Ogos 2022. Tajuknya memang luar biasa hebat ini tuan-tuan dan puan-puan.
Tajuknya AG, lantik AG. Tajuknya lantik AG orang PM. Kenyataan Azalina bukti UMNO tak insaf, kata Razi. Azalina ni timbalan speaker. Tapi kalau dia cakap macam begini, menurut Razi, itu adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak insaf-insaf lagi. Okey, jadi UMNO tidak pernah insaf meskipun pernah diuji dengan hilang sokongan pada pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu, kata Naib Presiden Bersatu iaitu Muhammad Razi Jidin. Ini daripada timbalan daripada timbalan Presiden Bersatu. Muhammad Razi mendakwa ini adalah terbukti apabila Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, AMT UMNO, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Azalina Osman berkata pelantikan Peguam Negara AG adalah atas nasihat Perdana Menteri. Maka dia harus melantik orang dia untuk mudahkan segala urusan, katanya lagi. Wow, ini satu yang luar biasa, mengejutkan ini. Okey, kalau menurut Razi Jidin, ini satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak pernah nak insaf. Katanya kalau nak kenal, itulah UMNO. Kita ingatkan UMNO sudah insaf bila kalah PRU 14, katanya, dan mendapat peluang untuk berubah. Tapi itulah pendekatan UMNO, kata Razi Jidin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kamu setujukah kalau begitu lagi terjadi? Ataupun mau buat satu perubahan? Tapi bagi saya, kalau selagi itu adalah hak Perdana Menteri, dia boleh rekomen lah. Dia boleh rekomen. Kemudian yang buat keputusan itu seterusnya ikut prosedur lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tambah Razi Jidin lagi, itulah hakikatnya bahawa UMNO nak tunjukkan apabila sudah jadi Perdana Menteri, ambillah kuasa ini dan tengok dan tokaklah siapa yang nak tokak. Itu pendekatannya, kata Razi Jidin. Ini cukup berbeza berbanding daripada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pentadbiran Perikatan Nasional selama hampir 2 tahun, kata Razi Jidin. Katanya pada satu sidang media untuk Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD di PPD Hulu Langat di Selangor pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dilaporkan Azalina Osman, iaitu timbalan Speaker Dewan Rakyat, ketika berucap pada taklimat khas di WTC, taklimat khas Presiden di WTC semalam secara terbuka telah menyoal mengapa Ismail Sabri tidak memilih orang dia sebagai peguam negara. Katanya dalam ucapan itu, jika kuasa penukaran AG di tangan PM, mengapa PM tidak menukar AG? Malah ia adalah bidang kuasa PM, katanya. Satu saja, jawapannya mudah, dia tak mahu campur urusan mahkamah. Sebab dia pun dalam dilema juga. Kalau dia tidak lantik, ada orang-orang yang rasa panas sekarang ini dan nak masuk penjara, ya ada yang sudah masuk penjara. Tapi kalau PM lantik AG, dia pun dalam masalah yang dikata akan cuba campur tangan. Ingat, saya fikir Perdana Menteri manapun dia tak mau. Tak ada Perdana Menteri yang baru setahun, baru 2 tahun
dah tak jadi Perdana Menteri. Saya fikir Perdana Menteri kita sekarang adalah Perdana Menteri yang baik, yang boleh dikekalkan kalau BN menang. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah dibuat, tindakan daripada Perdana Menteri sekarang ini adalah tindakan yang betul, iaitu tidak mencampuri urusan mahkamah, urusan perundangan. Lagi pula, saya nak tanya saja kepada timbalan speaker Zalina, nak buat apa? Apa tujuan Ismail Sabri Yaakob mau dia melantik AG dia? Apa tujuan? Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Itu soalan dia. Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Pertama. Kedua, kenapa? Apa profit? Apa benefit? Apa advantage? Apa kelebihan? Apa yang UMNO boleh dapat? Apa yang Ismail Sabri Yaakob boleh dapat kalau dia lantik AG orang dia sendiri? Apa? Selain daripada urusan-urusan yang mudah, dapat dipermudahkan urusan. Apa lagi? Saya fikir kalau untuk mempermudahkan urusan, Perdana Menteri dah cukup kuasa untuk memudahkan urusan. Jadi apa yang perlu sangat AG dilantik dari orang sendiri? Dan apa masalah AG yang ada sekarang? Okey apa yang AG sekarang? So tidak pastilah. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menurut Razi Jedin, dia kata itulah hakikatnya UMNO. Walaupun saya pun tidak pasti kenapa dia cakap macam begitulah. Tambah Zalina lagi, saya nak tanya satu saja. Takkan nak tukar AG pun tak boleh? Katanya bersambut sorakan kuat daripada para hadirin. Apa sebenarnya yang diorang mau daripada Perdana Menteri ini? Apa yang diorang mau ni? Okeylah, tidak apalah. Itu hak diorang. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.